Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada Anda semua yang sedang menonton ataupun yang sedang bersama-sama kami di channel Current Sphere MY. Suara rakyat dari timur yang tidak akan dibungkam. Baiklah, pada video kali ini kita akan membongkar satu lagi kisah panas yang semakin membakar emosi rakyat Sabah. Bukan kisah kecil, bukan juga rekaan, tetapi satu skandal besar yang melibatkan hasil bumi negeri kita sendiri. Hasil bumi yang sepatutnya menjadi milik rakyat Sabah, tetapi kini mungkin sedang dikaut oleh segelintir manusia yang tamak dan berkuasa. Saya ingin bertanyakan satu soalan yang mudah pada Anda semua. Sampai bila kita ingin biarkan ataupun sampai bila kita mahu biarkan kekayaan Sabah dikikis sedikit demi sedikit atas nama prosedur, atas alasan undang-undang, sedangkan bukti sudah ada di depan mata kita. Baru-baru ini sempena sambutan keamatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Hong Kod Keoisaan KDCA di Penampang. Dalam ucapannya, beliau ada menyentuh mengenai skandal perlombongan yang tengah hangat diperkatakan di Sabah. Tetapi sayangnya, kenyataan beliau tidak memberikan jawaban yang kita harapkan. Beliau bercakap soal proses undang-undang, prosedur ataupun dan keperluan menyiasat secara teratur. Tetapi bagi rakyat Sabah ini bukanlah masa untuk alasan, karena ini adalah masa untuk tindakan. Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation, Daniel John Jambun, telah tampil menyuarakan keresahan ramai rakyat Sabah. Kata beliau, rakyat tidak minta Anwar jadi diktator, tidak. Tetapi kita ingin melihat keberanian moral dan ketegasan politik. Kita perlukan pemimpin yang berani, yang jujur, yang sanggup menghadapi kebenaran walaupun pahit. Tetapi bila kes sebesar ini, skandal yang dipercayai melibatkan nilai berbilion ringgit hasil bumi, hanya dibalas dengan pujian kepada pentadbiran negeri dan analogi yang mengelirukkan, kita memang patut risau. Salah satu perkara yang paling mengundang kontroversi ialah apabila Perdana Menteri menyamakan pemberi maklumat ataupun whistleblower dengan penjenayah yang dikatakan menggelapkan berbilion ringgit. Nah, seriuslah, sebab ini perumpamaan yang amat bahaya bagi saya. Sebab kalau pemberi maklumat dianggap musuh, siapa lagi yang berani bersuara apabila nampak rasuah, salah guna kuasa ataupun penyelewengan di hadapan mata? Kita patut lindungi mereka, bukan samakan mereka dengan penjenayah. Rakyat Sabah berhak tahu, jika kerajaan memang sudah ada rakaman penuh berkaitan skandal ini, kenapa masih tiada tindakan konkret? Siapa yang sudah disiasat? Aset siapa yang sudah dibekukan? Kenapa nama individu yang terlibat masih disimpan rapat-rapat? Adakah kita ingin tunggu keadaan reda dan rakyat lupa seperti banyak skandal lain yang pernah berlaku sebelum ini? Lebih menyakitkan, Perdana Menteri secara terbuka memuji Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dalam ucapannya. Pada masa yang sama ketika rakyat sedang mempersoalkan sama ada pentadbiran negeri turut gagal mengawal atau mungkin terlibat dalam kegiatan perlombongan haram ini. Kita faham, memang kita faham hubungan politik itu penting. Tetapi adakah pujian itu lebih utama daripada ketelusan dan juga keadilan? Kalau kita imbas laporan-laporan sebelum ini, memang banyak fakta yang sudah tersebar. Laporan daripada Free Malaysia Today katakan pada 26 Mei 2024 menyebut kerugian akibat kegiatan perlombongan haram ini boleh mencecah lebih 3 bilion ringgit. SPRM katanya sudah memulakan siasatan. Beberapa pegawai dari Jabatan Tanah dan Galian Negeri sudah pun dipanggil. Tetapi apa yang ada? Sampai sekarang apa yang ada? Belum ada sebarang tangkapan yang dilakukan, tiada tangkapan besar, dan belum ada ahli politik yang dipanggil secara terbuka. Malah laporan dari Malaysia Kini dan The Edge juga menyatakan ada syarikat yang terlibat dalam kegiatan ini dipercayai mempunyai kaitan guys dengan individu politik yang berpengaruh di Sabah. Ada yang menggunakan lesen proksi,
ada yang melombong di kawasan hutan, simpan, dan tanah adat. Soalnya, siapakah yang luluskan semua ini? Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk pikir secara jujur. Adakah ini semua berlaku tanpa pengetahuan pihak atasan? Atau adakah ini sebenarnya sebahagian daripada sistem yang sudah lama rusak? Sistem di mana sumber asli milik rakyat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dan kalau Anda perasan, ramai wakil rakyat Sabah dalam parlemen sekarang senyap. Tidak ada suara kuat yang benar-benar membela nasib negeri ini. Adakah mereka takut? Mungkin mereka takut, ataupun mungkin mereka sendiri sudah menjadi sebagian daripada sistem yang sama. Nah, kita tidak tuduh, tetapi kita ada hak untuk bertanya. Itulah kita punya pertanyaan. Baiklah, seterusnya lebih dari itu, skandal ini membongkar satu hakikat pahit yang telah lama kita tahu. Sabah bukan sekadar dianaktirikan dari segi pembangunan dan peruntukan. Sabah juga menjadi lubuk emas kepada pihak-pihak tertentu yang hanya muncul semasa pilihan raya, berjanji manis tetapi akhirnya meninggalkan kita dengan tanah merah dan bukit bukau yang gondol. Kita masih ingat isu royalti minyak, isu ME63 yang hingga kini belum sepenuhnya ditunaikan. Dan kini rompak hasil bumi pula. Sampai bila? Katakanlah sampai anak cucu kita hidup di negeri kaya tetapi miskin. Saya tahu topik ini memang panas, tetapi inilah kenyataan yang kita kena hadap. Dan kita tidak boleh diam lagi. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda semua yang sedang mendengar ulasan ini. Patutkah Perdana Menteri dedahkan siapa individu yang terlibat dalam skandal perlombongan ini? Patutkah Ketua Menteri Sabah tampil memberikan penjelasan terbuka kepada rakyat dan bukannya sekadar senyum dalam majelis rasmi? Apa pendapat Anda kalau benarlah skandal ini membabitkan tokoh-tokoh besar? Patutkah mereka didedahkan dan disiasat secara telus? Atau kita biarkan saja jerung-jerung ini terus berenang bebas? Dan sementara ikan-ikan bilis pula ditangkap untuk menunjukkan kononnya undang-undang masih lagi berjalan. Coba kongsikan atau ulaskan jawaban Anda, komen Anda di ruangan komen. Saya ingin tahu apa yang Anda rasa sebagai rakyat Sabah dan juga rakyat Malaysia yang cintakan keadilan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini Currents VMY dan kongsikan kepada semua rakan Anda biar suara rakyat ini sampai ke telinga mereka yang kononnya pejuang integriti tetapi takut kepada bayang-bayang mereka sendiri. Kita akan terus bercakap, kita akan terus bertanya, kita tidak akan diam walau siapapun yang coba menutup mulut kita. Sampai bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Ini bukanlah sekadar berita, ini adalah perjuangan untuk maruah negeri kita yang tercinta. Terima kasih karena telah menonton dan ingat semua, Sabah bukan milik mereka yang berkuasa, Sabah adalah milik kita semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, sekian semua, terima kasih.